Tetapi yang Rasulullah garap dan Rasulullah latih dulu intelijen yang bertakwa. Salah seorang ialah Bashar bin Sufyan. Bashar bin Sufyan, intelijen yang bertakwa. Nah, harus gini dicontoh guys, zaman sekarang guys. Amalanku sebalona hijau dor, hatiku sangat terkacau. Balku tinggal empat, ku pegang merah terang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indoreact TV. Ya, hari ini kita mau lihat ceramah Ustadz Auni Muhammad lagi tentang sejarah Islam, tentang sejarah Nabi dan sahabat ya guys ya. Karena kemarin kita sudah bahas banyak konspirasi dan sekarang saatnya kita lihat sejarah-sejarah lagi guys. Nah, kali ini ada sejarah tentang mata-mata atau intelijen di zaman Nabi Muhammad guys. Kalau sekarang kan intelijen banyak kayak kita tahu di film-film itu ada FBI, CIA, terus James Bond ya. Nah, ini James Bond versi zaman Nabi. Wah, sudah ada ternyata ya. Jadi mungkin James Bond itu juga terinspirasi dari di zaman Nabi Muhammad. Tapi ini James Bond versi Islami ya guys ya. Jarang-jarang ini guys. Nah, siapakah dia dan bagaimana cara dia bekerja, cara dia mengumpulkan intelijen, asal usul sebenarnya beliau tuh siapa. Nah, jadi kita akan lihat video yang satu ini. Ini sumbernya dari Takzirah Ustadz Channel lagi, dan semoga nanti video ini bermanfaat. Kita bisa mendapatkan ilmu dan mendapatkan faedah, hidayah serta hikmah dari video ini ya guys ya. Kita belajar sama-sama, dan sekali lagi aku mau ingatkan untuk kalian yang terlewatkan atau tertinggal reaction aku sebelumnya, silahkan cek description box di bawah, sudah ada link playlist lengkapnya. Kalian hanya perlu cek di sana, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian video ini, supaya kita juga menyebarkan kebaikan dan bertambah lagi lah pahala kita ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. So langsung aja kita lihat ya video yang satu ini dari Ustadz Auni Muhammad. Yuk. Indoreact. Jadi bila ada kabilah-kabilah dan suku-suku kecil yang sanggup, maka Rasulullah memberitakan kepada para sahabat. Jadi pada bulan yang sama Rasulullah bermimpi tadi, jatuh pada hari Isnin bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Maka Rasulullah mengumpulkan sahabat dan kumpulan yang dominan kecil tadi, hampir riwayat menyebut 1.500 orang. Ramailah. Hak paling besar sahabat Ansar dan sahabat-sahabat Muhajirin, dan minoriti golongan-golongan kabilah-kabilah ataupun suku Arab di Madinah tadi. Ini tentang, jadi pada waktu itu Rasulullah bawa isterinya. Salah seorang isteri Nabi yang dia bawa ialah Ummu Salamah. Rasulullah bawa Ummu Salamah. Tuan-tuan, siapa dia Ummu Salamah? Ummu Salamah ni dalam sejarah, nama betul dia Hindun binti Suhail. Bapa dia Suhail bin Mughirah bin Makhzum, seorang daripada Bani Makhzum yang terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Beliaulah lelaki yang paling kaya dalam kaum dia, yang paling hebat. Dia punya apa? Dia punya figure, personality di sisi kaum dia. Dia digelar Zadur Raqib. Apa dia Zadur Raqib? Orang yang sentiasa melayani dan memberi makan orang lain. Siapa yang sering melakukan perjalanan dengan dia, dia bagi makan. Dia suka bagi makanan, berhimpun rumah dia. Siapa yang nak makan, mai makan. Dia orang dermawan. Tu bapa kepada Hindun ataupun Ummu Salamah. Isteri dia, ibu kepada Hindun ialah Zainab binti Amir. Seingat saya Zainab binti Amir bin Rabi'ah. Dia ni seorang wanita daripada Bani Faras. Kemudian dia ni seorang wanita yang cantik, Ummu Salamah ni. Bila dia cantik, ramailah lelaki ataupun pemuda Arab pada masa tu nak meminang ataupun mempersuntingkan dia. Jadi lelaki yang bertuah tu ialah Abdullah bin Abdul Asad. Abdullah bin Abdul Asad ni, mak dia tu ialah mak saudara Nabi. Mak dia tu mak saudara Nabi, iaitu Barrah binti Abdul Muttalib bin sepupunya Hashim.
Jadi bila dia ni anak mak saudara Nabi, apa hubungan dia dengan Nabi? Sepupunya kan dia? Sepupu Nabi lah. Iya, sepupu Nabi. Dan mak dia tu ni bukan Hindun ni suami Hindun. Kata kahwin dengan Hindun tu Abdullah bin Abdul Asad, bapa dia Abdul Asad, isteri Abdul Asad tu Barrah. Dan sebenarnya Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan. Oh. Nabi ada saudara sesusuan dengan mak angkat dia Halimatus Sa'diyah pun ada beberapa orang. Tapi yang ni bukan saudara sesusuan dengan Halimatus Sa'diyah. Tapi Abdullah dengan Nabi ni saudara sesusuan dengan siapa dia? Suwaibah. Suwaibah yang dulu jadi orang gaji Abu Lahab dulu. Oh. Yang dia pergi bagi tahu kamu dah dapat seorang anak saudara lelaki kan waktu Nabi lahir tu. Jadi Suwaibah ni lah yang menyusukan Rasulullah, Suwaibah jugalah yang menyusukan Abdullah. Jadi dia bukan setakat sepupu, dia adalah saudara sesusuan Rasulullah. Jadi bila Abdullah ni meninggal, Rasulullah ambil bini dia tu. Jadi bini dia tu sepupu sabit lah kita kira kan. Sepupu sabit. Perjalanan dua kelamin ni memang cukup. Berarti itu janda dari sepupunya Nabi tadi yang sudah meninggal ya guys ya. Aku juga baru tahu cerita tentang istri Nabi yang ini guys. Cukup indah, cukup menarik, dipenuhi ranjau, suka dan duka. Mereka ni antara orang yang paling awal masuk Islam dan menerima banyak tekanan. Akhirnya mereka berhijrah ke Habsyah atas saranan Rasulullah bila banyak berlakunya kezaliman dan penyiksaan. Jadi dua orang ni pun berhijrah ke Habsyah. Di Habsyah ni lah dia dapat 4 orang anak. Pertama Zainab, yang kedua Salamah, yang ketiga Umar, yang keempat Durar. Anak nombor 2 nama Salamah tu dia digelar Ummu Salamah dan suami dia Abu Salamah, Abdullah tu. Jadi Ummu Salamah ni lah yang jadi isteri Rasulullah dan dia bawa dalam perjalanan nak pergi ziarah dan ibadat haji ni. Baik, itu sebuah sedikit lah tuan-tuan boleh baca lah sejarah dan biografi isteri Rasulullah ni. Baru tahu aku ceritanya. Yang tu dia bawa. Dan yang paling penting, sebelum Rasulullah pi mana-mana pun, bila nak tinggal Madinah, Rasulullah akan lantik seorang daripada kalangan sahabat untuk jaga hal ehwal dan kebajikan penduduk di Madinah. Okey. Maksudnya contoh dulu dalam perang Badar. Perang Badar dulu Rasulullah lantik Uthman bin Affan. Perang Uhud Rasulullah lantik Abdullah bin Ummi Maktum. Dan kali ini Rasulullah lantik orang yang sama. Orang yang sama iaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Tetapi ada kitab sirah lain yang membahas sebenarnya bukan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi ada sahabat lain yang ditugaskan oleh Rasulullah. Kerana apa? Kita boleh terima apa yang disebutkan oleh hujah tersebut kerana memandangkan Abdullah bin Ummi Maktum ni adalah salah seorang sahabat yang ada kekurangan, iaitu buta mata dia. Oh, buta matanya. Kan turunnya surah Abasa wa Tawalla tu berkenaan dengan Rasulullah dan Abdullah bin Maktum. Tak mungkin Rasulullah bagi pemerintahan yang begitu penting, Rasulullah nak tinggal Mekah, nak tinggal Madinah kepada orang yang mempunyai sifat kekurangan pada penglihatan. Jadi ada sahabat lain. Cuma Abdullah bin Ummi Maktum ditugaskan untuk menjaga hal ehwal ibadat, iaitu salat. Okey. Kita boleh terima hujah tersebut. Baik. Rasulullah pergi dengan menaiki seekor unta. Unta yang sama yang Rasulullah keluar berhijrah dulu. Unta yang dihadiahkan oleh Sayyidina Abu Bakar, iaitu unta yang bernama Al-Quswa. Jadi Rasulullah naik unta Al-Quswa dalam keadaan Rasulullah dah memakai pakaian ihram. Masa tu Rasulullah dah pakai pakaian ihram dengan niat ziarah dan niat menunaikan ibadah umrah. Oh, ini ceritanya tentang Nabi mau umroh ini guys. Jadi Madinah ditinggalkan dan Rasulullah melantik satu orang sahabat untuk menjaga Madinah tadi. Oke. Baru paham guys. Jadi bersamanya Rasulullah bawa apa? 70 ekor unta. Oh. 70 ekor unta buat ni apa? Dah siap di stempel. Stempel maksudnya dicop dengan color merah di bahagian lambung kanan. Bahagian bawah perut bahagian kanan tu kenapa cop merah? Nak menunjukkan bahawa unta-unta ni kekhususan dia ialah unta untuk hadiah. Oh, untuk hadiah. 70. Orang hadiah. Dulu bila nak pergi buat ibadat haji, dia ada unta-unta hadiah untuk dikorbankan.
Jadi tujuan Rasulullah bawa unta ni ciap dengan cok sekali, nak suruh satu lagi benda paling besar nampak di mata kafir musyrikin Mekah, bahawa unta yang ramai ni pun walaupun 70 bukan tujuan perang, tapi unta hadiah. Bila unta hadiah memang Nabi nak masuk untuk ziarah, bukan nak perang pun. Termasuk 70 tu ada seekor unta tu, unta hak zaman Abu Jahal dulu lagi. Bagaimana unta ni boleh ada? Kan dulu perang Badar, Abu Jahal bawa unta ni, kemudian Abu Jahal KO dalam perang Badar. Jadi unta dia dirampas, unta dia pun ada sekali dalam hak 70 ekor ni. Sekarang lama enggak orang bawa jaga unta Abu Jahal bawa sampai hadiah. hidup lagi pada masa tu. Umrah. Jadi unta dia termasuk 70 unta yang akan dihadiahkan. Jadi maka bertolaklah Rasulullah dan para sahabat. Jumlah berapa tadi lebih kurang? 1,500 orang. 1,500. Kemudian Rasulullah bertolak, berjalan sampailah Rasulullah di satu tempat. Yang ni famous lah bagi orang-orang nak pergi haji, niat kan. Rasulullah sampai di satu tempat, dusun Zulhulaifah. Zulhulaifah ni jarak dia dengan Madinah lebih kurang 10 kilo dari arah selatan Madinah. 10 kilo. Di situlah Rasulullah berhenti. Rasulullah dengan sahabat mandi, mengenakan pakaian ihram, niat, dan kemudian sama-sama mengucapkan ucapan talbiyah labbaik Allah tu. Jadi sebelum Rasulullah nak memulakan perjalanan daripada Zulhulaifah nak menuju ke Mekah, Rasulullah hantar seorang mata-mata intelijen yang bernama Bashar bin Sofyan. Bashar bin Sofyan ini Dan dia. Bashar bin Sofyan salah seorang mata-mata Nabi, intelijen Nabi. Yang ni sebenarnya yang patut kita tiru dalam sejarah, iaitu intelijen ataupun mata-mata yang bersifat bertakwa kepada Allah. Betul, harus ini. Selalunya kita didedahkan dengan intelijen lagu lain. Kita selalu tengok siri-siri James Bond, intelijen juga kan. Mata-mata. Adalah intelijen M16 ke, intelijen CIA ke, FBI ke, Mossad ke, KGB ke, nama-nama lain. Apal semua. Itu semua Ustaz. bukan intelijen yang bertakwa. Tetapi yang Rasulullah garap dan Rasulullah latih dulu intelijen yang bertakwa. Salah seorang ialah Bashar bin Sofyan. Bashar bin Sofyan, intelijen yang bertakwa. Harus gini dicontoh guys, zaman sekarang guys. Kalau FBI, CIA dan lain-lain itu nggak bertakwa ya. Ini intelijen mata-mata Islamia. Sebelum Rasulullah bertolak daripada Zulhulaifah, Bashar, kamu dikehendaki pergi lebih awal. Selidik dan kamu buat analisis apa yang perlu untuk kami ni melakukan perjalanan, tengok apakah yang berlaku kepada pihak kafir musyrikin Mekah di sana. Lalu pi tu Rasulullah dengan sahabat teruskanlah perjalanan. Akhirnya bila sampai di kawasan dekat Mekah, dia pun tengok rupa-rupanya Bashar bin Sofwan ni dah dapat maklumat bahawa memang kedatangan Rasulullah dengan sahabat-sahabat dia yang ramai ni sejak dari awal sudah diketahui oleh pemimpin-pemimpin dan pemuka-pemuka Quraisy. Tahu dah. Dan itu pun kehendak Rasulullah nak suruh mereka tahu. Dan satu lagi, bukan hak utama nak suruh mereka tahu Nabi pada tahun ni nak datang ke Mekah, tapi nak suruh mereka juga tahu Nabi datang ni dengan aman, bukan nak perang. Walaupun sebelum ni mereka dah kalah perang Badar, mereka tak menang pun perang Uhud, mereka try lagi perang Hamra'ul Asad, tetap melarikan diri, mereka try perang Ahzab, mereka kalah juga. Tapi Rasulullah datang kali ini bukan nak serang. Rasulullah bawa pula geng-geng hak selain daripada beragama Islam, nak bawa pula unta-unta sebagai hadiah tadi. Nak suruh tahu lebih daripada tu. Rasulullah nak masuk dengan aman, nak ziarah, nak buat ibadat haji, tu je. Dan kemudian kawan ni patah balik, dan bila patah balik mereka bertemu di satu kawasan yang bernama Usfan. Habis guys.
ternyata nggak sampai full nih guys ya. Waduh, ini agak kepotong ceritanya guys ya. Ini dari videonya memang segitu durasinya guys, dari sumber Takziro Ustadz ini. Nanti kita lihat lagi deh, tengok lagi. Padahal itu masih seru-serunya di tengah jalan ceritanya tadi ya. Nanti kita sambung lagi insya Allah ya. Aku cari lagi sambungannya insya Allah kalau ada nanti ya. Tapi video yang satu ini sudah lumayan banyak sih kita dapat ilmunya tadi ya, dari istri Nabi, istri Rasulullah, terus nama sang intelijen zaman Rasulullah. Kita dapat ilmu lah, dapat manfaat lah ya. Kita bisa belajar lagi, dapat ilmu baru lagi. So, insya Allah besok kita lanjutkan lagi, nonton bareng dan tengok, belajar sama-sama tentang Islam. Jadi tungguin aja video aku besok, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, supaya semakin banyak yang mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat dari video ini ya guys ya. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.